Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari. Nama saya adalah Muhammad Ammar bin Zulkarnain. Nombor matrik saya adalah 01 DEE 21F1024 dan saya daripada kelas DE3A. Hari ini saya akan membentangkan mengenai faktif task 1 bagi subjek DET 30053 di mana saya telah diberi tugasan untuk mencari satu tempat yang sesuai untuk letakkan solar panel di blok di kawasan JKE. Jadi untuk yang pertama, sebelum tu ini adalah poster saya. Untuk bahagian pertama adalah location atau lokasi. Lokasi yang telah dipilih untuk letakkan solar panel adalah pada bahagian rooftop blok N. Ini kerana di JKE ada dua blok, iaitu blok L dan juga blok N. Dan blok L 3 tingkat dan blok N 4 tingkat. Kiranya blok N ni paling tinggi. Jadi, bila dia paling tinggi, tak adalah bangunan lain boleh halang cahaya matahari daripada sampai ke solar panel tu. Oleh itu, uh, pencahayaan cahaya matahari pada solar panel dapat dimaksimiskan. Seterusnya pula adalah advantage atau kebaikan pemasangan solar panel di blok N. Yang pertama, large clear space. Seperti dapat lihat di sini, pada rooftop blok N, dia clear dan juga dia luas. Jadi, yang pertama, senang untuk pemasangan solar panel dan yang kedua, disebabkan dia lapang dan dia rata, jadi solar panel tu juga dia dapatlah menerima banyak cahaya matahari. Seterusnya pula untuk advantage adalah tallest building in the JKE. Ini pula adalah kelebihan bagi pemilihan blok N untuk tempat pemasangan solar panel. Reducing electricity bill. Ini kerana apabila arus elektrik di blok N dibekalkan oleh solar panel, maka penggunaan elektrik di JKE dapat dikurangkan. Jadi secara tidak langsung bil juga dapat dikurangkan. Dan yang terakhir adalah little maintenance required. Ini kerana seperti dapat lihat pada gambar di sebelah ini, untuk solar panel setelah dipasang, selalunya maintenance yang hanya perlu dilakukan adalah untuk membuang habuk dan juga kekotoran yang terperangkap pada permukaan solar panel itu. Untuk seterusnya pula iaitu bahagian disadvantage. Disadvantage bagi pemasangan solar panel di blok N ada 4. Saya letak di sini. Yang pertama, expensive price, iaitu solar panel waktu nak beli tu kos dia agak mahal sikit. Influence heavily by weather, maksudnya pencahayaan matahari ni dia tidak constant. Ada waktu cahaya matahari tu banyak, contohnya waktu siang yang dengan langit yang cerah, ataupun macam gambar ni waktu tengah hujan cahaya sikit. Jadi electricity yang dihasilkan tu dia tak stabil, ada time dia banyak, ada time dia sikit. No energy generated during night time. Ini kerana pada waktu malam tak ada, macam kita tahu, tak ada cahaya matahari. Jadi bila tak ada cahaya matahari, tenaga elektrik anda hanya dapat diharapkan pada waktu malam adalah daripada bateri yang disimpan dalam sistem solar tersebut. Ini adalah block diagram dan ini pula adalah dia punya proses. Ini juga adalah block diagram sebenarnya, tapi saya akan terangkan proses. Yang pertama adalah sunlight, iaitu cahaya matahari. Kedua, solar panel. Ketiga, charge controller. Keempat, battery system. Kelima, inverter. Keenam, electricity energy produce. Untuk bahagian yang ini antara sunlight dengan solar panel ni, apa yang terjadi adalah dalam solar panel tu, kita ada ion charge positif dan negatif yang bergerak bebas dalam tu. Jadi bila cahaya matahari kena kat permukaan solar panel tadi akan menjadi panas dan ataupun cahaya matahari tadi akan menjana haba dekat solar panel. Haba tadi akan menyebabkan ion-ion bebas dia bertindak balas dan menghasilkan DC voltage. Jadi daripada DC voltage yang dihasilkan, dia akan masuk ke charge controller, iaitu sebahagian daripada arus DC yang dihasilkan tu akan digunakan terus pada waktu siang dan setengahnya lagi pula akan dihantar kepada bateri untuk charge bateri supaya tenaga elektrik dapat digunakan pada waktu malam, waktu tak ada cahaya matahari. Battery system, selain daripada itu, fungsi charge controller ni juga adalah untuk memastikan supaya bateri yang di-charge itu tidak overcharge. Kerana kalau overcharge, bateri tersebut boleh rosak. Inverter, daripada tenaga DC yang disimpan dalam bateri,
arus DC tadi akan ditukar menggunakan inverter menjadi arus sonalik supaya dapat digunakan. Last sekali, electricity produce. Jadi tenaga elektrik AC tadi yang telah dihasil pada inverter tadi akan distribute lah across semua blok tu untuk tenaga elektrik. Okey, dan bahagian terakhir sekali adalah impak pemasangan solar panel bagi komuniti politeknik. Yang pertama adalah less electricity bill, dapat mengurangkan bil elektrik. Nombor dua, comfortable learning condition. Ini kerana kalau kita pakai solar kuasa daripada solar panel atau solar power, asalkan solar dan juga sistem dalam keadaan baik, maka tidak ada blackout. Manakala kalau kita gunakan kuasa elektrik daripada grid, kalau ada berlaku blackout pada grid, maka politeknik pun akan blackout. Jadi bila blackout, komputer tidak dapat digunakan, bilik darjah tu akan jadi panas sebab tiada aircon dan sebagainya lah. Oleh itu bila kita ada elektrik yang steady 24 jam, kita punya suasana pembelajaran tu jadi selesa lah. Last sekali, more spaces for extra electric load. Okay. Tenaga elektrik yang ada di blok JKE tadi daripada grid, kalau dapat disimpan sebab blok N sudah dibekalkan elektrik oleh solar panel, maka tenaga elektrik yang selebihnya tadi yang dibekalkan oleh grid boleh disimpan untuk bangunan baru yang akan dibuat ke ataupun untuk kemudahan tambahan.